Cergaskan diri. Kan kita nak sambung kembali bicara kita berkenaan dengan sebuah expo Convocation USM ke-15 atau singkatannya Convex 2015. Apa kepentingannya? Istimewanya adalah tetamu-tetamu kita, Ezri. Kalau sebelum ni IPT semua dah selesai rasanya dengan pilihan raya kampus. Itu pun tak kurang rancaknya juga. Tiba pula satu fasa ataupun tempoh yang bermakna bukan saja untuk para graduan tetapi juga untuk siswa Azhar sendiri kerana ini merupakan masa untuk mereka melibatkan diri dalam program kurikulum dan juga pesta convocation itu sendiri. Kita nak tengok apa yang berlaku di USM ni kan. Betul. Apa yang mereka buat di sana. Kali ini untuk convocation kali ini membariskan bakal graduan yang berkebolehan dan juga daya saing yang tinggi. Antara istimewanya Hani sebut tadi kan, istimewanya sebab tetamu kita adalah salah seorang pelajar cemerlang kurang upaya, biarpun seorang OKU tapi beliau ia seorang yang sangat gigih dan tidak pernah berputus asa. Malah sebenarnya beliau ni memang lebih cemerlang daripada pelajar normal apabila muncul sebagai pelajar cemerlang anugerah TNC pada kali ini. Jadi kita terus bersama beliau sendiri. Kita bersama dengan Rovindran Mohan dan juga di hujung sana kita bersama dengan Nur Akilah binti Muhammad Azaman. Untuk One Expo Convocation 2015 atau Convex 2015. Okey, selamat pagi. Rovindran lah pelajar cemerlang itu yang sebenarnya telah pun dilahirkan sebegini Sejak lahir? Ya, saya sejak lahir. Saya lahir premature born. Ketika berusia 7 bulan. Dan dimasukkan ke dalam incubator selama 48 hari. Dan ketika itulah menyebabkan mata saya lama-kelamaan jadi dia hilang penglihatan dan hingga ke hari ini. Dalam bidang apa Rovindran telah pun mengambil pengajian ini? Saya belajar di Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM Penang. Okey, baik. Dan kalau kita nak berkenalan pula dengan Nur Akilah, mungkin boleh perkenalkan diri. Kalau diikutkan jawatan yang kita kenalkan tadi adalah Timbalan Pengarah One Expo Convocation 2015 Convex 2015. Lebih lanjut silakan. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput kami hadir. Sama-sama. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Expo Convocation USM atau lebih dikenali sebagai Convex 15 inilah, dia merupakan satu aktiviti ataupun gerak kerja yang dikendalikan oleh 100% oleh pelajar sendiri dan dipantau oleh penasihat-penasihat yang dilantik. Jadi segala kewangan adalah penajaan dan sewaan daripada student tu sendiri. Yang dapat daripada student tu sendiri. Diusahakan oleh pelajar-pelajar. Ini kena buat marketing sendiri, cari sponsor, cari penaja semua kan. Hani pernah dulu? Pernah. Proses pembelajaran tu kan masa tu. Kita rasa macam sangat susah tapi sebenarnya itulah proses belajar. Seronok sebenarnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh jawatankuasa. Selain daripada kami belajar akademik, kami juga belajar satu benda lain untuk kami persediaan apabila kami keluar nanti. Okey. Baik, bagi Akilah sendiri tahun berapa sekarang? Saya sekarang student Islamic Finance tahun ketiga. Tahun ketiga. Okey, ada setahun lagi lah. Ya, ada satu tahun lagi. Okey, mungkin boleh ambil inspirasi juga daripada Rovindran sendiri. Baik, bagi Rovindran sendirilah apa agaknya cabaran apabila sampai ke tahap pengajian tinggi ini sebagai seorang yang mempunyai kekangan dari sudut penglihatan? Okey, biasanya pada kami yang bermasalah penglihatan ni, saya fokus kepada penglihatan sebab saya pun bermasalah penglihatan. Okey, ketika di bangku persekolahan, kami banyak dibantu oleh guru-guru dari segi penyediaan bahan dalam bentuk braille dan sebagainya kan. Di mana saya sekolah di program integrasi. Integrasi ini digabungkan antara keperluan khas dengan aliran perdana. Apabila berlaku gabungan di mana guru penerkah ini akan menyediakan bahan untuk kami. Di mana kami bersaing dengan seperti pelajar biasa di kelas yang biasa. Cuma dia dari segi penyediaan bahan tu guru penerkah akan jadi guru pembimbing dalam menyediakan bahan dalam bentuk braille. Itu di peringkat sekolah. Jadi di situ memang kami tidak punya banyak masalah lah. Ketika di Menara Gading pula, kami sebenarnya kekangan saya peribadinya selama 4 tahun di USM adalah
dari aspek penyediaan bahan dalam bentuk braille memang di mana-mana universiti pun tak ada lah kan. Untuk kami nak buat assignment sebenarnya dalam bentuk braille memang sangat terhad. Jadi apa yang saya lakukan ialah saya wujudkan dengan kerjasama kawan-kawan dengan grup reader. Grup reader ni adalah grup pembaca. Di mana grup pembaca ni akan bacakan bahan-bahan untuk kami lah, untuk kami melakukan tugasan. Kami maksudnya bersama kawan-kawan tu bermaksud ada lagi pelajar-pelajar lain yang juga mempunyai masalah penglihatan ke macam mana? Saya merupakan perintis di USM pada tahun 2011. Okey. Saya dengan seorang sahabat saya yang telah pun bergraduasi pada bulan April yang lalu lah. Dan sekarang ada 5 orang. Dalam kursus yang berbeza lah. Dalam pelbagai kursus. Jadi di universiti ini yang kita cabaran pada saya dan juga kawan-kawan yang penglihatan yang lain sudah pastinya dari segi mendapat akses kepada bahan pendidikan dan sebagainya lah. Tapi cuma bila kami wujudkan grup reader ni, ia amat membantu dan juga di samping dibantu Wujudkan sendiri ya? Diwujudkan sendiri dibantu oleh Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan dan juga bahagian hal ehwal pelajar USM. Amat membantulah. Okey. Baik, maknanya selama belajar ini sehingga berjaya adalah hanya menerusi pendengaran semata-mata mendapatkan ilmu. Pendengaran dan juga bantuan oleh teknologi khas yang bantu kami. Sekarang sebab bidang teknologi banyak berkembang, maju dan juga ia banyak membantu kami golongan penglihatan macam kami. Jadi dalam untuk kami akses kepada open source, kami gunakan komputer dan sebagainya, dia memang ada perisian khas dipanggil JAWS. JAWS Accept with Speech. Maknanya kata bila kami guna komputer, kami aplikasikan komputer, dia akan baca segala tercatat di skrin. Okey, baik. Wah, menarik. Sehingga kan ya Ravindran berjaya memperoleh anugerah dekan selama 5 kali 5 semester. Hani pernah tak? Aduh kan. Saya satu tangga lagi nak sampai. Cemas tak? Jangan tanya saya. Jangan tanya saya berapa pointer saya dulu ya. Tapi jika Ravindran dan rakan-rakan yang lain, OKU yang lain boleh melakukannya, jadi kenapa kita tidak? Betul tak? Kan? Betul. Baik, itulah dia. Dan kita simak sekali sebab apa, walaupun begitu kita perlu banyak belajar daripada Ravindran ni kerana tips cara belajar yang boleh dikongsi lah oleh kita semua. Ravindran. Tips saya mudah saja. Sepanjang 4 tahun kita berada di universiti ni, memanglah di universiti lah kita tempat kita learn everything ya. Semua kita belajar, bukan saja kita pergi ke kuliah dan pergi ke tutorial saja. Cuma dia apa yang saya nak highlight ke sini ialah jangan lupa dalam kita melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti, kita jangan lupa tugas kita sebagai peranan sebagai seorang pelajar. Jadi rahsianya hadirlah ke kuliah selalu dan juga binalah rapport yang baik dengan para pensyarah yang mengajar kita. Kurikulum macam mana Ravindran? Dari segi kurikulum saya pun terlibat secara sepenuhnya dalam rancangan hikmat masyarakat. Pernah terlibat beberapa bakti siswa, antaranya di Parit Sulong Johor dan juga di Pokok Senang Kedah. Dan juga saya juga merupakan ahli pemerhati Dewan Perundingan Pelajar DPP Universiti Sains Malaysia. Satu-satunya universiti yang mempunyai DPP adalah di USM sekarang ni. Itu dia. Rasanya Akilah pun bersetuju dengan cara apa yang telah dikongsi oleh Ravindran tadi. Dan menerusi program Convex 2015 ini, apa setakat ini telah dirancang untuk memastikan semua nanti berjalan lancar, terutama sekali untuk pelajar-pelajar yang istimewa seperti mereka? Okey, untuk makluman semua, untuk Convex kali ini kita melalui 4 fasa. Yang mana fasa 1 telah dimulai daripada 27 Julai. Okey, di mana mahasiswa-mahasiswa lain yang sedang bercuti, kami Sekretariat Convex ni ada di Universiti Sains Malaysia untuk menjalankan gerak kerja ni. Dan sehingga hari ini adalah fasa ketiga terakhir. Jadi fasa keempat adalah pada minggu Expo Convocation itu sendiri pada 16 hingga 21 November ni. Jadi apa yang ada pada Expo tu? Okey, terdapat pelbagai aktiviti yang kami sediakan, di antaranya seperti jualan. Usahawan itu sendiri kami ambil daripada pelajar itu sendiri dan orang luar. Dan kami juga memberi peluang kepada golongan kurang upaya untuk berniaga di Expo Convocation tu. Tapak Expo tu di mana? Tapak Expo tu memang ada tetap di situ, dekat dengan Dewan Tunku Syed Putra.
Okey. Orang luar memang boleh masuk lah kan? Boleh. Kok lah kita kok Hani kita pergi Penang kan? Boleh lah pergi ni. Boleh pergi sana apa juga. Ni? Convex. Okey, Convex Pesta Kungfu ni. 2015. Okey, dan mungkin ada tetamu hormat yang akan hadir untuk merasmikan. Okey, yang merasmikan untuk Expo Convocation kita kali ini adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamululai, Chancellor Universiti Sains Malaysia bersama Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja Perempuan Perlis sendiri. Okey. Dan sepanjang minggu aktiviti Expo Convocation itu sendiri, kami telah bawakan Hujan, Rabani, I Am Nita, Najwa Latif dan ramai lagi. Ramai lagi. Wow, itu dia untuk memeriahkan program tu. Akan berlangsung bila tarikhnya lagi? 16 November sehingga 21 November. 16 hingga 21 November. Ada penerbangan boleh pergi Boleh, sehingga nak balik kampung lajak sikit Nazri. Lajak sikit. Lajak sikit ke USM. Terlajak ke Penang. Kami pun ada band daripada orang kurang upaya sendiri akan buat persembahan semasa Expo Convocation tu nanti. Okey. Menarik. Baik, dan ya. tanya Ravinda mungkin sebab apa kita nak tahulah juga selepas ini apa hala tujunya, impian, cita-citanya. Okey, saya cadang untuk melanjutkan master dalam ijazah sarjana kaunseling pada tahun depan. Sebabnya cita-cita saya ingin menjadi seorang kaunselor. Nak jadi seorang kaunselor profesional ni mestilah perlu mempunyai pengamal kaunselor, mestilah perlu lesen kan. Jadi saya bercita-cita untuk melanjutkan pengajaran dalam Master in Counselling. Sebabnya saya sebelum ni di social work, dan social work pun memang related dengan counselling. Saya salah satu peran dalam social work adalah kaunselor. Jadi saya juga bercita untuk melanjutkan pengajaran hingga ke doktor falsafah lah. Saya ingin berminat berkajian dalam bidang clinical counselling yang mana jarang orang buat di Malaysia. Clinical counselling ni kita tahu di negara-negara Eropah, negara-negara maju memang satu perkhidmatan yang amat diperlukan. Tapi di negara kita ni tidak begitu. Jadi ramai orang takut nak pergi jumpa kaunselor, takut ada masalah. Sebenarnya jumpa kaunselor ni persepsi dia bukanlah ada masalah kan. Kita nak minta pandangan dan sebagainya. Pun boleh jumpa kaunselor. Jadi saya nak wujudkan nilai itu dalam masyarakat sekarang ni. Apatah lagi negara kita pun nak menuju ke wawasan 2020 kan. Semua negara maju. Jadi khidmat social service seperti ini amatlah perlukan. Jadi saya pun impian saya juga, saya ingin bergelar seorang pensyarah. Mudah-mudahan saya mampulah bergelar seorang profesor suatu hari nanti kan. Mungkin tak sekarang, mungkinlah 20 ke 30 tahun akan datang kan. Dan juga saya bercadanglah untuk buka konsultan saya sendiri. Sebab idola saya Dr. Haji Ahmad Fadilah Kamsah. Selalu saya ikuti program-program beliau kan. Jadi saya berminat untuk buka konsultan sendiri untuk jadi seorang motivator. Dah ada pelancangan dah. Saya ingin buka klinik kaunseling saya sendiri. Okey, mudah-mudahan berjaya. Dan Ravinda sendiri juga akan berconvocation. Ya, saya akan berconvocation pada 18 November. Jadi jemputlah datang pagi. Okey. Tahniah akan mengucapkan awal kepada Ravinda di atas kejayaan bukan saja menyempurnakan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, tapi juga merupakan salah seorang daripada penerima anugerah Naik Chancellor. Naik Chancellor. Betul-betul Naik untuk Chancellor. Convocation USM pada tahun ini. Ini bukan satu pengiktirafan lah universiti kepada saya sebab bukan mudah. Saya pun tak sangka saya boleh dapat hingga ke tahap Sangkakan terimalah hakikat tu. Memang dah berjaya. Sebab juga saya anggap pada saya adalah prinsip yang selalu saya pegang, kegagalan tu merupakan satu permulaan untuk kejayaan. Baik. Okey Ravinda, terima kasih. Nampaknya masa singgah di sini sahaja. Dan Akila sendiri terima kasih. salam kat kawan-kawan yang lain. Semoga dapat melaksanakan Convex ini ataupun Pesta Convocation untuk USM ini dengan jayanya. Kita dulu dah pernah buat. Jadi pastikan junior-junior ni pun nak kena tengok dia orang pun kena buat lagi hebat daripada kita. Betul. Tapi boleh Boleh insya-Allah. Okey. Kegagalan adalah satu permulaan untuk kejayaan Kita kena pegang tu. Jangan anggap kegagalan. Jangan cabaran. Anggap itu sebagai cabaran. Okey. Tercabar ni. Kita tercabar tapi kita perlu merancang. Antaranya adalah